Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tentang tajuk pengguguran bayi dari perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Kami terdiri daripada 5 orang iaitu diri saya sendiri, Nur Ain Syakirah binti Syamuddin, Nur Syazah Syazwani binti Mat Sabran, Muhammad Syafi'i bin Cik Mat Zahari, Siti Hajar Suhaila binti Mat Khatib dan yang terakhir Nur Aisyah Fakihah binti Muhammad Zamri. Seterusnya, saya berikan kepada Syafi'i untuk meneruskan pembentangan ini. Pengenalan. Nyawa dan peluang hidup adalah satu nikmat yang paling berharga dalam kehidupan seseorang manusia. Setiap yang bernama manusia pastinya sangat menghargai nilai nyawa dan peluang kehidupan yang dimilikinya. Bahkan dalam semua agama dan undang-undang di dunia mengajar pengikutnya untuk sentiasa menjaga diri dan nyawa. Pengguguran bayi bukanlah satu perkara baru. Sebaliknya sudah berlaku seawal mulanya ketamadunan manusia. Apa yang membezakannya hanyalah dari segi alasan dan juga kaedah pengguguran bayi itu dilakukan. Sejak dahulu lagi, pengguguran merupakan satu metode kontrasepsi untuk mengawal populasi dan pembiakan manusia. Walaupun tiada kalimah pembunuhan digunakan, namun elemen Accesorius dan Merius masih tetap memenuhi elemen jenayah pembunuhan. Apa yang jelas, pengguguran bayi bukan lagi sekadar satu masalah sosial yang bersifat domestik semata-mata. Namun sebaliknya, ia turut menjadi salah satu masalah dunia dan antarabangsa secara keseluruhannya. Walaupun segelintir yang menganggap pengguguran merupakan hak mutlak seorang wanita, namun penyataan tersebut tidak seharusnya diterima begitu sahaja. Ini kerana terlalu banyak isu yang berkaitan dengannya sama ada dari segi moral, etika, sosial, perundangan dan agama yang masih perlu diambil kira. Seterusnya, saya akan menyambung dengan memberikan punca dan faktor terjadinya pengguguran bayi ini dari perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Yang pertama, berpunca daripada gejala penzinaan dan persetubuhan haram. Ia telah menjadi satu kesalahan jenayah syariah yang mencatatkan angka tertinggi berbanding kesalahan jenayah yang lain. Kajian ini turut melihat kesan daripada amalan pengguguran janin sama ada dari sudut dan kesihatan si ibu, sosial dan juga bidang perubatan. Bagi dalam perundangan Islam, la dirar wa la darar yang membawa maksud bahawa tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat mudarat kepada diri dan memudaratkan kepada orang lain. Selain itu, replika kromosom yang tidak normal juga perkara yang biasa berlaku ketika pengguguran bayi. Perkara ini adalah perkara semula jadi. Berdasarkan kajian, sebahagian besar wanita mengandung mengalami keguguran disebabkan bakanya, iaitu kromosom atau gen yang ada mengalami kerosakan. Tetapi seringkali juga terjadi ketika di dalam proses percantuman benih dan telur berlaku kesalahan. Perkembangan masa terhadap pengaruh agama. Pengaruh agama merujuk kepada semua negara-negara barat. Kaedah pengukuran adalah melalui agama amalan majoriti. Namun tidak boleh menafikan juga, tidak semua yang menetap di negara-negara barat mengamalkan atau mempunyai pegangan agama yang dianggap minoriti. Masyarakat barat ramai yang menganut agama Kristian. Kebanyakan masyarakat barat mengamalkan pegangan agama secara liberal. Liberal yang bermaksud keterbukaan terhadap dapatan dan pandangan. Oleh itu, persepsi mereka berubah-ubah mengikut perkembangan semasa. Seterusnya, komitmen dalam kerja juga memainkan peranan besar. Sebagai kontra, penyebaran feminisme oleh masyarakat barat lebih kuat berbanding masyarakat timur. Sebagai contoh, masyarakat Arab, penyebaran dan pergerakan masyarakat barat makin meningkat dari semasa ke semasa.
Ini berkaitan dengan para wanita yang ingin bekerja, berdikari dan mempunyai impian tersendiri. Maka dengan itu, mereka sanggup tidak mempunyai bayi atau anak untuk fokus terhadap kerjaya mereka. Perkembangan sains dan kesedaran kesihatan juga berpunca pengguguran bayi kerap berlaku pada masyarakat barat. Sebagai analogi, seseorang yang menghidap penyakit diabetes kronik akan terpaksa memilih untuk menggugurkan kandungan jika beliau didapati perlu melahirkan anak melalui pembedahan ataupun secara konvensional. Hal ini dibuat atas asbab kelangsungan hidup bagi si ibu kerana jika si ibu melahirkan anak itu akan menjejaskan kesihatan si ibu atau si anak. Keadaan seperti ini biasanya dilakukan atas nasihat dan pandangan doktor. Kesan pengguguran bayi terhadap masyarakat dalam perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Pertama, pengguguran bayi yang dilakukan secara paksa akan menjejaskan kesihatan seperti cedera atau jangkitan kuman pada rahim, pendarahan yang teruk akan mengakibatkan kematian dan mandul. Dalam Islam dan Barat, pengguguran bayi hanya dibenarkan jika mengakibatkan kehidupan ibu dalam keadaan bahaya. Di China pula, pengguguran bayi diharuskan kerana undang-undang perancangan keluarga di negara tersebut hanya mempunyai seorang anak sahaja. Seterusnya, kesan pengguguran yang kedua ialah memburukkan maruah keluarga, iaitu dalam Islam, pengguguran yang disebabkan oleh penzinaan akan menjatuhkan maruah keluarga, iaitu keluarga akan mendapat malu dengan perbuatan kita yang tidak beretika dan bermoral, terutamanya mendapat malu terhadap masyarakat setempat dan jiran tetangga. Seterusnya akan memberikan kesan sosial dalam kalangan remaja yang mempunyai tingkah laku yang bebas dari segi pergaulan yang akan mengakibatkan kesan buruk terhadap diri remaja tersebut. Seperti mengandung di luar nikah. Hal ini akan mengakibatkan remaja berkenaan akan mengalami tekanan dan murung disebabkan oleh kehamilan yang tidak diketahui oleh keluarganya. Di Barat pula, mereka mempertahankan hak sama ada hendak membunuhkan bayi tersebut atau mahu melahirkannya. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi masalah pengguguran bayi dari perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat. Terdapat beberapa langkah mengatasi masalah pengguguran bayi. Pertama, berpegang teguh dengan agama. Setiap agama dari perspektif peradaban Islam, Cina, India dan Barat mengharamkan pembunuhan dalam kandungan, iaitu pengguguran bayi. Menurut Undang-Undang Malaysia, pengguguran bayi diharamkan dan dianggap sebagai suatu kesalahan jenayah yang boleh dipenjara. Menurut perspektif Cina dan Barat pula, berpegang teguh dengan agama ialah mencegah kemungkaran dan melakukan perbuatan yang baik seperti hormat menghormati. Ketiga, peranan ibu bapa mendidik dan membentuk diri anak-anak. Bak kata pepatah, anak-anak ibarat kain putih. Jadi ibu bapalah yang akan mencorak dengan memberikan didikan agama dan nilai moral sejak kecil lagi. Keempat, peranan pihak berkuasa mengadakan kempen-kempen untuk membangkitkan kesedaran remaja. Contohnya, negara barat juga pernah melakukan program-program yang berkesan untuk membendung isu kehamilan luar nikah dan pengguguran bayi dalam kalangan remaja.
Untuk kesimpulan, kajian yang dapat kami simpulkan di sini adalah kes pengguguran bayi dapat diatasi dengan cara pelbagai kerjasama yang telah diberikan dalam pelbagai pihak. Seterusnya, pelbagai kesan yang diperoleh daripada kes pengguguran bayi dalam sesebuah masyarakat. Contoh bagi kesan yang diperoleh adalah yang pertama terhadap individu itu sendiri. Kesan yang kedua adalah terhadap keluarga individu itu. Bagi kesan yang ketiga terhadap sesebuah masyarakat. Bagi kesan yang keempat adalah negara juga akan mendapat tempias daripada berlakunya kes-kes pengguguran bayi. Oleh itu, kita perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam menggembeling tenaga bagi mengurangkan terjadinya hal-hal seperti pengguguran bayi. Seterusnya, kita juga tidak boleh memandang enteng jika berlakunya perkara-perkara sebegini. Ini adalah untuk menjaga imej negara pada masa yang akan datang.